Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu sekali lagi pada hari ini. Sama-sama kita luangkan masa sedikit, cuba membincangkan perkataan-perkataan ringkas, sebutan-sebutan ringkas yang biasa disebut. Cuma jika tersilap sebut, maka akan memberi maksud yang berlainan dan menukarkan makna sesuatu ungkapan ataupun sebutan. Dan pada hari ini pilihan sebutan ataupun doa yang akan dibincangkan ialah yang biasanya disebut, doa yang dibaca biasanya di kalangan masyarakat Melayu ataupun di kalangan masyarakat Islam Malaysia. Doa yang biasanya dibaca selepas salat itu Allahumma ajirna minan nar ataupun Allahumma ajirni. Kalau seorang Allahumma ajirni ataupun Allahumma ajirna minan nar. Baik, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma maksudnya ya Allah. Allahumma maksudnya ya Allah. Ajir, peliharalah oleh Engkau na akan kami, minan nar, daripada api neraka. Ya Allah, peliharalah oleh Engkau akan kami daripada api neraka, ataupun ya Allah, peliharalah kami daripada api neraka. Baik, fokus kita pada hari ini ialah dekat kalimah ajir. Ajir. Sebutannya A ni dibaca dengan pendek, satu harakat, ajir. Baik, apakah yang berlaku jika kita terpanjang menyebut perkataan ajir? Allahumma ajirna minan nar. Baik. Pertama, kalau kita baca kita sebut dengan ajir, pendek, Allahumma ajir. Ya Allah, selamatkanlah kami, peliharalah kami daripada api neraka. Baca dengan pendek A. Perkataan ajir ini berasal daripada ajara yujiru ajir. Ajara fi'il madhi telah berlaku. Yujiru fi'il mudhari' sedang atau akan berlaku. Ajir fi'il amar, perbuatan ataupun kata kerja perintah. Kalau kita nak terjemah, ajara maksudnya dia telah menyelamatkan ataupun memelihara. Yujiru, dia sedang atau akan memelihara. Ajir, peliharalah oleh Engkau. Baik. Jadi bila kita sebut ajir, Allahumma ajirna minan nar, bermakna perkataan ajir asalnya ialah daripada perkataan ajara, memberi maksud selamatkanlah, peliharalah ataupun selamatkanlah kami daripada api neraka. Baca dengan pendek. Tapi apakah yang berlaku jika kita memanjangkan sebutan yang satu harakat dipanjang jadi dua harakat? Baik, ini memberi kesan yang sangat besar dalam bahasa Arab. Sebab di dalam bahasa Arab mereka ada harakat. Di dalam bahasa Arab ada harakat, ada panjang, ada pendek. Satu harakat, dua harakat. Pertukaran daripada satu harakat jadikan dua harakat boleh membawa kepada perubahan makna.
Berbeza dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu panjang ke pendek ke tidak akan mengubah makna, cuma akan mengubah nada. Kita kata apa? Jangan. Okey, jangan. Ataupun kita sebut jangan. Sama je maknanya. Ataupun jangan. Ngan. Mat tu dekat ngan, mat arid disukun. Kita panjangkanlah. Jangan. Jangan. Tengok anak tu nak pegang, jangan, panjang. Di hujung dia panjang, tidak ada apa-apa kesan dari segi makna, sama. Tapi dalam bahasa Arab tak boleh ubah. Jangan hati-hati dalam menyebut, sebab bila kita panjangkan perkataan ajib jadi ajib. Ajib. Di sini tak perlu letak tanda ni. Ajib. Ajib. Di sini panjang dua harakat. Ajib. Bila kita baca ajir, maka ada dua kemungkinan. Perkataan ajir ini berasal daripada perkataan ajara yu'jiru ajir. Ajara yu'jiru ajir. Daripada sifir dua, ataupun kaedah asal dalam bahasa Arab disebut bab if'al. Af'ala yuf'ilu if'al. Dan dari segi bunyi fi'il amarnya ialah af'il. Ajara fi'il madhi, maksudnya dia telah menyewakan, memberi sewa. Yu'jiru, dia sedang atau akan memberi sewa, fi'il mudhari'. Dan ajir ini adalah fi'il amar, maknanya sewakanlah, berilah sewa oleh engkau. Okey, jadi kalau kita baca Allahumma ajirna, ya Allah sewakanlah kepada kami minat nar, daripada api neraka. Maknanya sewakanlah kepada kami satu tempat daripada neraka. Na'udzubillahi min zalik. Patutnya kita minta supaya Allah selamatkan kita. Tapi yang ini bila kita panjangkan, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah sewakanlah kami satu tempat daripada neraka. Na'udzubillahi. Okey, baik. Ini kemungkinan yang pertama. Ajib daripada perkataan ajar. Kemungkinan yang kedua ialah daripada perkataan ajara yu'ajiru ajib. Bentuk dia lebih kurang sama, tetapi dari segi sifirnya berbeza. Ini adalah sifir 2, ini sifir 4. Yang atas ni sifir 2. Ataupun istilahnya dipanggil apa? Bab. Bab af'ala yuf'ilu. Yang ini dipanggil babnya ialah bab fa'ala yufa'ilu fi'alun wa mufa'alah. Fa'ala yufa'ilu, af'ala yuf'ilu. Fi'il amal ni bentuknya, bunyinya sama. Cuma dari segi perbincangan kalau lebih dalam ada bezalah kedudukan. Mana huruf tambahan, mana huruf asal. Tapi bukan kita fokus pada itu. Kita nak fokus kepada kalimah ajir ini. Bila sebut ajir, tempat yang kedua ialah kita jumpa dalam bahasa Arab dekat sifir 4. Ajara yu'ajiru ajir, yang memberi maksud upah. Dia telah memberi upah. Kalau fi'il madhi, dia telah memberi upah. Fi'il mudhari', dia sedang atau akan memberi upah. Ajir, berilah upah oleh engkau. Ya Allah, upahlah, berilah upah kepada kami daripada neraka. Maka maknanya telah berubah. Jadi kesimpulannya ialah janganlah kita panjangkan Allahumma ajirna minan nar. Tapi kita baca Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Okay, baik. Jadi itulah saja perkongsian ringkas daripada saya pada hari ini. Dan sebagai tambahan juga, kita boleh berubah perkataan ini, na ni. Perkataan na ini dia merujuk kepada kami, ramai. Kalau kita baca doa Rabbana
atina, ya Allah, wahai Tuhan kami, kurniakan kepada kami fid dunya hasanah. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh, janganlah engkau sesatkan. Baik. Jadi di sini merujuk kepada ramai. Kalau kita nak berdoa seorang, maka bacaannya ialah Allahumma ajirni. Allahumma ajirna, tekar kepada ajirni. Allahumma ajirni minan nar untuk seorang. Kalau ramai, Allahumma ajirna minan nar. Maksud saya ramai ialah yang membaca doa ini adalah solat berjemaah lah. Yang membaca ini imam, makmum aminkan di belakang, ataupun makmum sama-sama baca pun tidak ada masalah. Sebab doa ini biasanya dibaca selepas bagi salam, lepas solat. Ketika itu makmum tak ada angkat tangan pun. Bermakna makmum baca masing-masing, imam baca, makmum pun ikut baca. Jadi imam, sebab dia menjadi imam, dia nak baca ajirna, okey. Makmum boleh juga nak baca ajirna, ataupun kalau nak baca seorang-seorang, bacaannya lah ajirni. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada api neraka. Jadi baca betul-betul, perhatikan sebutan kita, supaya kita tidak tersilap sebut, sehingga akhirnya asalnya nak minta Allah selamatkan daripada api neraka, tukar memberi maksud, ya Allah, sewakanlah kami satu tempat daripada neraka, ataupun upahlah kami ganjarannya api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi perhalusilah sama-sama kita, perhalusi sebutan kita supaya tidak membawa maksud yang berbeza dan tidak salah. Kenapa penting kita perhalusi sebutan kita? Sebab kita bukan orang Arab. Dan kita menghafal kebanyakan doa-doa yang kita baca harian. Doa harian yang kita baca kebanyakannya kita dengar. Kita dengar ibu ayah ataupun ustaz dulu mengajar di sekolah, kita menyebut melalui, kita dengar dia orang sebut, kita sebut. Kadang-kadang sebutan mereka betul, tapi sampai kat lidah kita jadi tersalah sebut. Macam orang mengucap kan, asyhadu an la ilaha illallah, sebutannya asyhadu. Kalau yang tak pandai membaca, dia tak boleh tengok, dia dengar macam asyhadu, lalas sebutan dia macam mana? Asyhadu an la ilaha illallah. Ada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu, salah. Itu dalam rukun tuan-tuan puan, dalam rukun solat. Jadi kalau berlaku benda tu boleh membawa kepada tidak sahnya solat. Jadi perhalusilah cara kita menyebut. Jangan sebut ajir, Allahumma ajirna minan nar, tapi sebutlah Allahumma ajirna minan nar. Ataupun kalau seorang, Allahumma ajirni minan nar. Wallahu a'lam. Sekian sahaja daripada saya, sedikit perkongsian pada hari ini. Dan sekali lagi ulangan iklan, ruang iklan. InsyaAllah akan diadakan 4 kelas baharu selepas raya. Yang pertama, lanjutan 1, kita membincangkan surah An-Nas hingga surah Al-Asr. Surah-surah lazim ni yang kita biasa baca, tapi banyak lagi maknanya yang kita tak tahu. Sayang kita baca dah bertahun-tahun baca. Dah bertahun-tahun baca surah Quraisy, tak tahu makna ilaf tu apa. Ilaf li ilafi Quraisy. Apa makna ilaf? Kalau pergi dekat Mekah, pergi buat umrah, ada hotel nama Ilaf, Ilaf Kedah dan sebagainya. Kita tak tahu apa makna ilaf. Biasa dengar tarmihim bihijaratin, dalam surah Al-Fil ada perkataan ababil. Selalu orang sebut ababil ni nama burung. Betul ke? Baik, jadi kita cuba membaca sambil memahami surah-surah lazim ni. Tapi kelas ini adalah kelas lanjutan. Bermakna siapa yang zero bahasa Arab tak boleh ikut kelas ni. Sekurang-kurangnya pula ada basic bahasa Arab baru boleh masuk kelas lanjutan 1 yang akan dimulakan pada 24 Mei 2021 pada pukul 2 hingga 4 petang selepas raya nanti. Dan kelas ini akan terus bermula lah pada 24 Mei. Siapa-siapa yang berminat nak dengar dahulu dipersilakan. Kemudian lanjutan 4 surah At-Takasur, ini sambungan daripada surah Al-Asr dah habis, masuk surah At-Takasur sampai seterusnya lah, sampai surah Al-Ghasyiyah. Cuma peringkat dia lebih tinggi lah. Bila sebut lanjutan 4, maknanya dia telah masuk, kita ada modul asas,
lanjutan 1, lanjutan 2, lanjutan 3, lanjutan 4. Maknanya dia dah level yang kelima. Mereka ni dah ada pada level yang kelima. Jadi penerangannya lebih tinggilah. Penerangannya lebih tinggi. Jadi kalau yang beginner tak sesuai lah masuk kelas ni. Pada hari Selasa 25 Mei bermula kelas yang pertama pukul 9 sampai 10.30. Sama juga, ini adalah surah-surah yang kita biasa baca. Surah At-Takatsur. Apa makna At-Takatsur? Al-Qari'ah tu apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zilzal tu apa maknanya? Wal 'adiyat. Al-'adiyat tu apa? Apa kisah di sebalik penurunan surah-surah ini? Kita cuba membincangkan kandung perkataan bahasa Arab. Kita membincangkan bahasa Arab melalui surah-surah ini. Dalam masa yang sama kita menambah vocabulary kita, supaya bila kita baca Al-Quran dengan kita faham maknanya, solat kita mudah-mudahan lebih khusyuk. Baik. Kemudian lanjutan 3, surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk pun biasa dibaca. Ada sebahagian masjid surah yang baca surah Al-Mulk selepas Isyak. Setiap kali selepas Isyak baca surah Al-Mulk, dapat memelihara daripada azab kubur. Kalau kita baca dengan faham, itu lebih bermakna. Baik, pada hari Rabu 2 Jun 2021 bermula pukul 9 sampai 10.30 pagi. Hari Rabu, mana mula bulan 6. Dan yang terakhir, kelas lanjutan 2 surah Al-Insan pun surah yang menarik juga dibincangkan. Banyak cerita tentang syurga, apa nikmat yang ada dalam syurga, macam mana mata air kat dalam syurga, pakaian mereka macam mana. Dan kita bukannya tahu cerita tentang syurga memang biasa. Tak sama dengan kita bincang ayat, kita faham daripada sebutan ayat ini memberi maksud sekian. Tak sama dengan kita tengok terjemahan, tak sama. Kadang-kadang bila kita bincangkan, kebiasaannya bila kita bincangkan ayat, daripada situ kita akan memahami makna yang tak boleh diterjemahkan dalam tulisan. Baik. Kelas surah Al-Insan akan dimulakan dibuat pada hari Jumaat pada 28 Mei. Kelas ini kelas malam, pukul 9 sampai 10.30 malam. Jadi mudah-mudahan jika ada yang berminat boleh tengok dekat dalam ruangan komen, insya-Allah boleh sertai kami lah, dan boleh panjang-panjangkan kepada yang lain. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada yang mendengar pada hari ini. Mudah-mudahan, dan lepas ni boleh sebar-sebarkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan ramai yang boleh membetulkan, menyimak bacaan kita supaya lebih tepat. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi video live yang akan datang. Wallahu a'lam.